Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat lagi bertemu pada tahun ini 2021. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kerana kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk sama-sama lagi kita menuntut ilmu. Jadi selamat kembali ke sekolah untuk murid tahun 4. Tahun 4 yang mana video ni Ustaz buat khusus untuk kelas 4 Ibnu Sina. Ustaz buat untuk kelas 4 Ibnu Sina. InsyaAllah untuk video ni Ustaz akan membuat video tentang subjek hadis. Hadis tahun 4 Ibnu Sina. Jadi kamu akan dapat buku baru macam ni. Jadi Ustaz nak kan boleh seperti benda yang Ustaz selalu pesan pada sebelum-sebelum ni. Benda yang Ustaz selalu pesan untuk sebelum-sebelum ni, bagi perhatian untuk kita belajar. Dengar elok-elok, bagi perhatian elok supaya kamu faham. Tambah sekarang kita tak boleh main ngaji di sekolah. Kita ngaji daripada rumah. Ustaz buat video, kamu ngaji dekat rumah. Jadi kamu tak ada depan Ustaz. Bila kamu tak ada depan Ustaz, kamu nak tanya susah. Kalau kamu tak faham, kamu susah nak tanya. Jadi Ustaz nak boleh kamu bagi perhatian sesungguh supaya kamu dapat faham dengan elok. Tapi nak tanya juga boleh. Kamu mintalah pinjam handphone mak ayah kamu. Kamu boleh WhatsApp Ustaz. Kamu boleh PM Ustaz untuk tanya soalan apa yang mana kamu tak faham. Boleh. Kamu tanya Ustaz apa yang kamu tak faham. Baik. Jadi hari ini kita akan terus masuk kepada pelajaran hadis yang pertama. Pelajaran hadis yang pertama untuk tahun 4 ni, 4 Ibnu Sina. Jadi hadis tajuk pertama ni, tajuk dia adalah kesempurnaan Islam. Apa dia tajuk dia? Kesempurnaan Islam. Okey, baik. Ustaz nak kalau boleh kamu dengar Ustaz baca dan kamu ikut sama-sama kat rumah, boleh tak? InsyaAllah boleh. Sebab kamu besar dah, tahun 4 dah. Kamu kira dekat seriti nakak ni, kamu kakak-kakak dan abang-abang yang sulung, kamu kena jadi pandai supaya kamu menjadi contoh yang baik kepada adik-adik kamu yang tahun 3, tahun 2 dan juga tahun 1. Baik. Jadi hadis yang pertama tajuk kesempurnaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Saya ulang sekali lagi. Ustaz akan ulang sekali lagi cara yang perlahan lah. Cara slow Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره. Jadi hadis ni merupakan riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Okey, apa artinya? Okey, mari kita tengok apa erti dia. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Sekali lagi Ustaz ulang arti dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Dengar tak? Dengar Ustaz harap kamu dengar jelas elok sambil kamu ikut Ustaz baca. Ulang-ulang supaya kamu dapat ingat. Nanti buka sekolah Ustaz akan tanya, okey, hadis pertama tajuk apa? Okey, apa dia hadis dia? Baca tengok. Kalau tak boleh baca, tahu sebab apa. Kenal Ustaz.
Nah, kalau boleh ingat nanti ustaz nak tanya. Ni ingat buka soalan ustaz nak tanya. Kalau boleh kamu baca ulang-ulang dan hafal. Faham? Okey, kita tengok dekat bawah tu makna kalimah. Okey, makna kalimah. Okey, makna kalimah ustaz nak tulis sikitlah supaya kamu boleh nampak. Makna kalimah. Apa maksud makna kalimah ni? Makna kalimah maksud apa? Ataupun ustaz sudah sebut mufradat. Apa maksud mufradat? Mufradat atau makna kalimah ni adalah perkataan yang sama maksud. Dia dua perkataan berbeza tapi maksud dia sama. Tu orang panggil makna kalimah ataupun mufradat. Mufradat ni perkataan yang sama maksud. Faham? Dia dua perkataan yang berbeza tapi maksud dia sama saja, lebih kurang saja. Okey, kat sini dia bagi dua. Okey, dia tulis kalimah. Okey. Makna nampak tak? Tak nampak. Okey, yang pertama al-mar'u. Kalau kamu tak nampak, kau tengok buku lah. Al-mar'u. Okey, dia punya makna dah al-fardu. Al-fardu. Yang ke seterusnya la ya'nihi. La ya'nihi, seterusnya la yatahju. Okey, yang pertama makna kalimah dia, kalimah yang pertama adalah al-mar'u. Nampak tak? Kau tak nampak? Apalah, buat nampak je lah. Kalau tak nampak, tengok dalam buku. Okey. Yang pertama al-mar'u. Apa maksud al-mar'u? Al-mar'u maksud dia seseorang. Al-mar'u maksud dia seseorang ataupun individu. Al-mar'u ni maksud dia seseorang ataupun individu. Itu maksud al-mar'u. Okey. Mufradat dia apa dia? Mufradat dia itu perkataan lain yang sama maksud dengan dia, iaitu al-fardu. Al-fardu pun maksud dia seseorang ataupun individu juga. Tu saya kata yang dimaksudkan dengan makna kalimah ataupun mufradat. Dua perkataan berbeza. Beza tak? Al-mar'u dengan al-fardu beza. Al-mar'u dengan al-fardu beza, tapi maksud dia sama. Al-mar'u pun seseorang, al-fardu pun seseorang ataupun individu. Dua-dua maksud sama. Okey, perkataan yang kedua adalah la ya'nihi. La ya'nihi. Yang maksud dia apa dah? La ya'nihi. La ya'nihi adalah tidak perlu. Maknanya benda yang tidak penting lah, benda tidak perlu. La ya'nihi tidak perlu ataupun benda yang tidak penting. Sama juga dengan dia punya mufradat dia itu la yahtaju. La yahtajuhu maksud dia tidak perlu ataupun tidak berhajat ke atas benda tu. Tidak perlu ataupun tidak penting. Boleh faham? Dua perkataan berbeza tapi maksud dia sama. Kataan lain tapi maksud dia sama. Okey, seterusnya kita tengok terus pada syarah hadis. Syarah hadis itu penerangan ataupun penjelasan tentang hadis, apa yang dia nak cerita dekat kita daripada hadis yang ustaz baca tadi, hadis yang kita baca sama-sama tadi. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 5 tu. Syarah hadis iaitu penerangan ataupun huraian tentang hadis. Okey, berdasarkan hadis yang dinyatakan, tanda-tanda keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan amalan sia-sia. Jadi
tanda seorang dia tu orang Islam tu, tanda kita lah, kita sebagai orang Islam, tanda yang nak abang kata kita ni Islam kita ni elok. Nak abang kata Islam kita ni elok, Islam kita ni sempurna, apa dia? Iaitu kita tinggal, kita tak buat benda yang sia-sia. Contoh dia apa lah? Duduk menengung, termenung tu, duduk saja termenung, apa tak buat? Sia-sia tak? Sia-sia daripada hak duduk penung saja, baik hang buka buku hang baca. Duduk penung je, baik buka buku baca. Faham? Tu katanya buat benda sia-sia. Kita tengok lagi apa dia. Okey, contohnya menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia. Benda pertama kita nak jaga daripada buat benda sia, lidah kita. Menjaga lidah kita daripada buat benda sia-sia. Contoh dia apa? Duk jumpa kawan, weh hantar kemarin aku main Mobile Legend. Dia ni lah noob sungguh lah main game Mobile Legend, noob sungguh. Kan? Sembang Mobile Legend tu kemas kau lah. Daripada sembang pasal Mobile Legend, baik buka buku, ajak kawan sembang pasal pelajaran. Weh, hang makin tengok dah video hadis Ustaz Ali hantar. Tengok. Aku tak faham ni, hang terus hang faham ni. Hang ajak aku Ustaz. Itu sia-sia tak sia-sia kita untuk lidah kita ni kita sembang untuk benda yang baik untuk ilmu, daripada sembang pasal Mobile Legend ke, Free Fire ke, PUBG ke apa ke, bukan tak pergi main. Nak sembang tapi jangan sampai selalu ingat jumpa je PUBG, jumpa je Free Fire, jumpa je apa dah Mobile Legend, jumpa je apa lagi Wild Rift, macam-macam. Kerja sembang pasal game je. Dok pun jumpa, makin lawak noh, gila. Apa yang lawak Ustaz tak tahu. Jumpa kawan, makin lawak noh. Ustaz selalu dengar tu, masuk kelas tahun 3 terlepas Ustaz tak lah kan. Ada lah Ustaz masuk kelas tahun 3, sembang kawan, main jumpa kawan, makin lawak noh. Lawak tu, tapi tak tahu mana poin lawak. Kan. Sembang apa saja. Sembang benda yang sia-sia. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau kita sembang benda yang baik, kita sembang pasal pelajaran ke, sembang pasal benda yang baik lah, benda yang penting, dapat pahala. Baik, seterusnya hadis ini juga menyebut tentang kesempurnaan Islam seseorang ialah apabila ia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, iaitu bercakap kosong. Cakap tak tahu cakap apa, lawak gelak-gelak lawak malah. Tapi tak ada apa, kosong. Tak dapat apa. Kalau kita nak jadi orang Islam yang sempurna, sembang tu jangan sembang benda yang kosong. Sembanglah benda yang berfaedah sikit. Sembang pasal macam Ustaz tadi pelajaran ke, sembang pasal hadis ke, sembang pasal cara-cara nak tolong mak ayah ke, sebagainya lah. Jangan sembang benda yang kosong, tak ada apa. Duk lawak lah, gelak-gelak, tak ada apa pun. Faedah tak? Tak ada faedah. Lepas tu berhibur dengan hiburan yang melalaikan. Nak berhibur tu boleh nak berhibur boleh tak boleh? Boleh nak berhibur, tapi jangan dengan berhibur dengan benda yang melalaikan. Ni nak hibur dengar lagu boleh, dengar, bukan tak boleh dengar lagu langsung, nak dengar tu boleh, tapi jangan sikit-sikit semua lagu Mak Saleh, lagu putih lagu orang putih semua. Kita tak tahu kadang-kadang lagu orang putih ni maksud tersirat dia banyak kan. Entah dia duk seru setan, duk seru dajjal, kita tak tahu, kita ikut nyanyi. Sedap lagu ni ikut siap hafal tu. Ustaz suruh hafal Quran tak hafal pun. Ustaz suruh hafal Quran, tahfiz Quran tak hafal pun. Main kalau kena cubit gitu kan sebab tak hafal. Tapi bila lagu orang putih, dia faham tak faham pun nyanyi tu, ingat fasih. Lagu rap pun laju boleh tangkap pun. Lagu rap punya laju disebut tu, kamu boleh tangkap, boleh ingat, boleh hafal elok. Tapi pasal Quran tak boleh hafal elok. Ada ustaz boleh baca selam, ustaz baca punya pelan-pelan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wal 'asr kan contoh. Baca suruh ikut pelan-pelan, tak boleh ingat 3 ayat pun tak boleh ingat. Tapi kalau lagu putih ke apa, lagu rap ke apa, semua boleh ingat. Betul tak? Lagu Alan Walker pun semua macam-macam pabala semua dah lah kan. Boleh ingat. Padahal faham tak pun, padahal kita tak tahu depa tu duk sembah dajjal semua bagainya. Nak dengar lagu sonok pun dengar lagu Melayu pun tak apalah kan. Lagu ustaz tak gelakkan sangatlah nak dengar lagu apa?
lagu orang putih ni, lagu orang putih ni. Kecuali gambar kartun lah, gambar kartun tak payah depa macam tapis sikit. Lagu-lagu orang putih yang pelik-pelik saya dengar lah. Sebab lagu banyak merapu banyak, benda yang tak elok banyak, benda negatif banyak. Bukan tak boleh hibur, boleh. Lagu nasyid boleh, ada lagu betul tak? Nasyid pun lagu juga boleh je dengar. Qasidah pun lagu juga boleh dengar kan. Daripada duk dengar lagu merapu, baik dengar lagu nasyid, lagu qasidah. Habis cemui pun dengar bila lagu-lagu Melayu pun tak apa. Jangan duk dengar lagu-lagu yang merapu, tapi jangan kerak sangatlah dengar lagu Melayu pun. Kadang-kadang lah ni kita dengar lagu dengar lagu sampai habis Quran mendak. Lagu macam lagu hafal macam lagu Futang lah, apa lagi boy, Cikadun lah, semua boleh ingat betul tak? Kan. Tapi bila lagu qasidah ni ustaz suruh ikut, sengak. Sebab tak erti. Sebab baru tak erti, sebab tak pernah nak dengar. Try dengar lagu qasidah sama. Lama-lama kamu dengar, kamu ingat sambil qasidah sambil selawat dapat pahala. Sambil qasidah tu sambil selawat dapat pahala. Daripada dengar lagu Melayu ni, lagu-lagu besar ataupun lagu putih tu tak dapat apa. Silap dapat dosa je dah. Kamu-kamu lagu putih tu. Kita nyanyi rupanya duk sembah dajjal. Duk sembah dah dajjal. Dapat dosa tak pasal. Jadi sama-sama kita ubah lepas ni. Ustaz pun dengar juga lagu Melayu, tapi tak ada lah sampai dengar. Tapi tak dengar sesedia. Tapi dah hafal ustaz lagu-lagu baru ustaz tak hafal, tak ingat. Dulu ustaz hafal sebab apa? Ustaz tak reti. Dulu zaman ustaz tak reti macam kamu lah. Tak reti tu dengar lagu Melayu ustaz hafal kan. Tapi ni bila dah reti sikit, dengar tapi tak ada hafal macam kamu. Tak ada dengar hafal teruk sangat. Cakap dengar itu je lah. Okey. Seterusnya duduk di jalan. Duduk di jalan. Duduk kat jalan, duduk tepi jalan kan. Memang bohong. Naik gerek kan, naik motor, dia lepak tepi jalan, sembang lepak tu. Dia dah lepak tepi jalan, ambil hampir masjid seorang tolong orang. Pergi masjid tolong seorang, kok masjid seorang ada buat kenduri ke apa, duk buat kuliah. Daripada sembang tepi jalan, ambil pergi masjid, pergi seorang tolong masak, dapat pahala. Daripada duduk tepi jalan, sembang kosong saja. Duk tengok orang lalu lalang, tengok orang tu lalu kata orang tu. Tengok orang ni lalu kata kat orang ni. Betul tak? Duduk tepi jalan, nampak orang, bila nampak orang kata kat orang, betul tak? Jadi elokkan. Lepas tu bertandang ke rumah orang hanya untuk berbual-bual kosong tanpa niat ziarah atau suka mengambil tahu perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan dirinya. Pi rumah orang. Pi rumah tak boleh, tapi pi niat untuk ziarah dia. Tanya khabar sihat ke tak kan? Macam mana ni kan? Kerja macam mana, okey ke tak? Ada masalah tak? Ada masalah boleh tolong. Tu tujuan ziarah. Kita ziarah kawan kita tengok dia keadaan dia macam mana, sihat ke tak, ada masalah ke tak. Boleh kita tolong dia. Kalau dia sakit, tolong dia, bawa dia pergi klinik ke apa, ambil ubat. Kalau ada masalah ke apa, tolong dia. Dia tak ada kerja, hilang kerja ataupun musim-musim PKP kan, COVID-19 ni ramai orang hilang kerja, betul tak? Ada yang mak kamu yang hilang kerja? Ada. Jadi macam ni lah cara orang Islam. Pergi ziarah tanya macam mana? Nanti kena buang kerja. Tak apa, nanti aku tolong cari kerja lain. Tolong dia cari kerja lain. Jangan pergi rumah ni, pergi saja sembang. Weh, apa bohong? Tak nak buang. Main ni sembang kena kopi dulu. Kalau kena buat benda sosial, tak dapat pahala apa. Tapi kalau dengan tujuan niat ziarah untuk mengeratkan silaturahim, nak tanya masalah dia, tanya khabar dia, insya-Allah kita dapat pahala. Okey, seterusnya perkara ini perlulah dijauhi oleh kita semua bagi mencapai kesempurnaan Islam seperti yang dikehendaki oleh hadis di atas. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Tu ayat dari surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Okey kamu kat rumah baca lah, jangan harap ustaz dengar ustaz baca, kamu pun kena baca. Okey, maksud dia apa? Maksud dia sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah kata beruntung orang beriman. Untung.
Orang beriman yang macam mana yang beruntung ni? Kita ni orang beriman kok sebab kita orang Islam. Kita ni untung tak? Kita tengok kita ni untung ke tak? Nah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam mana? Iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang beriman yang untung yang pertama adalah orang beriman yang dia sembahyang dia khusyuk. Sembahyang dia khusyuk. Kita kalau kita banyak buat benda kosong, benda lalai, benda yang tak elok. Benda ni kadang-kadang kita sembahyang tak khusyuk. Kita tak ingat kan? Kita sembahyang tak ingat. Tadi main game kalah, main Mobile Legend kalah, main Free Fire kalah. Dapat teammate noob kan. Dapat geng noob dapat bot. Mayang pun ingat game ni. Sebab banyak sangat buat benda lalai. Banyak sangat ingat lagu contoh. Kita duk ingat berupah ingat lagu, pergi semayang. Terus semayang duk ingat anak pak pandai baru pulang balik rumah. Duk ingat lagu tadi. Terus semayang duk ingat lagu. Sebab banyak sangat dengar lagu sampai mayang pun tak khusyuk duk dengar lagu. Duk ingat game dan sebagainya. Jadi kalau kita kurangkan sikit kita punya buat benda yang lalai, benda yang tak faedah, insya-Allah akan bantu kita semayang. Kita semayang pun tak teringat sangat ni kerja main game. Duk main game tu pergi semayang. Duk main game semayang tak. Pergi semayang pun teringat game tu. Duk dengar lagu. Mak tu pergi semayang. Tak. Habis satu lagu. Tak pergi semayang duk ingat lagu tu. Macam mana nak khusyuk? Jadi kurangkan. Bukan kata ustaz kata tak boleh. Kurangkan. Kalau boleh kurangkan. Kalau dengar qasidah tak apa, dengar qasidah ke kan. Dengar selawat, insya-Allah hati kita ni dekat dengan Allah. Bila hati kita ni ingat Nabi, kita akan dekat dengan Allah. Lagi apa dia? Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak berguna. Perbuatan dan perkataan tidak guna. Ni. Benda yang lara, benda yang lalai, benda yang sia-sia. Orang beruntung seterusnya, orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan benda-benda yang lara. Lara ni benda-benda yang sia-sia. Benda yang tak ada faedah. Buat tak dapat apa. Menjaga perbuatan kita, perbuatan daripada sia-sia. Contohnya ustaz tadi duduk penung saja penung. Perkataan sembang benda yang tak faedah, sembang pasal game sebagainya lah. Jadi kita kena jaga diri kita elok-elok supaya kita ni kurangkan ataupun menghindari daripada buat benda yang sia-sia. Okey, jadi setakat video hari ni setakat itu saja ustaz mampu buatlah untuk ini sebab panjang nanti kamu akan pasal insya-Allah nanti untuk video seterusnya hadis yang seterusnya ustaz ada lagi hadis pertama tak habis lagi hadis pertama tak habis lagi insya-Allah kita akan sambung pada video yang seterusnya pada sesi pembelajaran seterusnya. Jadi untuk pembelajaran yang pertama hadis pada tahun ini insya-Allah setakat ini saja dulu daripada hadis tajuk pertama tentang kesempurnaan Islam. Jadi untuk yang seterusnya nanti ustaz akan sambung lagi lah tentang huraian hadis dia, syarah hadis dia dan juga pengajaran hadis tajuk pertama insya-Allah. Jadi setakat itu saja pembelajaran daripada ustaz pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.